Baiklah, penguasaan STEM adalah penentu kepada keupayaan negara untuk bergerak ke hadapan. Namun ia perlu bermula dengan penguasaan kemahiran dan perlunya ada reformasi dalam bidang pendidikan. Kita juga mahu melihat kepada perancangan yang komprehensif dan juga holistik untuk memperbaiki sistem pendidikan negara supaya ia relevan di zaman pandemik ini. Dan bersama saya adalah Dr. Muhammad Tazli Azizan, pengasas Scholar Malaysia dan juga Timbalan Presiden Persatuan Pendidikan Kejuruteraan SEA Malaysia, Society of Engineering Education Malaysia SEEM. Jadi terima kasih doktor kerana sudi bersama saya dalam buletin Awani pada jam ini. Pertama sekali saya mahu lihat secara asasnya bagaimana agaknya kita memberi keutamaan kepada kemajuan pendidikan Malaysia apabila cakap mengenai Hari Pendidikan Malaysia ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari lah kepada semua. Saya ucapkan terima kasih kepada Astro Awani kerana menjemput saya untuk sesi live ni lah kan. Baik. Jadi apa yang saya boleh simpulkan sebenarnya, isu berkaitan dengan pendidikan di Malaysia ni ialah dari segi kualiti atau dia banyak aspek. Yang pertama sekali ialah dari segi kualiti pendidikan itu sendiri sebenarnya yang kita kena tengok. Antara benda yang saya rasa sangat concern, yang saya sangat fokuskan sekarang ialah tentang dari segi kualiti pengajaran dan pembelajaran, teaching and learning activities. Disebabkan kerana dalam teaching and learning ni, kita nak melahirkan generasi masa depan yang nak selesaikan masalah yang kita sendiri tak tahu sekarang. Ya. Jadi antara skill kemahiran yang kita perlukan, contohnya kemahiran berfikiran kritikal, kemahiran menyelesaikan masalah, kemahiran berkomunikasi dan berkolaborasi itu, aspek-aspek itu perlu ditekankan sejak daripada tadika lagi sebenarnya. Ya. Sejak daripada tadika sampailah ke universiti. Akan tetapi apa yang berlaku apabila kita sebenarnya terlalu terikat dengan exam oriented, bila kita terlalu berasaskan peperiksaan, semuanya berdasarkan peperiksaan. Peperiksaan itu penting, assessment itu penting. Akan tetapi dia menjadi satu, dia sepatutnya menjadi satu measurement, satu ukuran, bukan sebagai satu end result. Tapi apa yang berlaku sekarang, pendidikan ni disusun supaya kita dapat end result dia ialah exam, ialah terhadap exam. Sedangkan there are many other things, banyak lagi aspek yang sebenarnya kita kena cuba selesaikan, yang kita kena cuba atasi. Contohnya antara satulah saya sebut, kemahiran berfikiran kritikal. Ya. Dalam keadaan sekarang kan, kalau kita tengok bila kita dapat info, maklumat contohnya, how actually that we digest info, macam mana kita cuba terima kata info ni adalah satu info yang benar ataupun info ni adalah satu info yang salah. Ya. Jadi rata-rata daripada kita menghadapi masalah untuk membuat kita jadi terlalu bias. Kita tak boleh nak buat penilaian terlebih dahulu, kita tak pandai nak buat validation, tak boleh nak buat verifikasi dulu sama ada maklumat yang kita dapat tu adalah betul ataupun salah. Itu antara perkara yang sebenarnya yang kita kena cuba selesaikan dalam pendidikan kita. Baiklah doktor, kita bercakap mengenai juga critical thinking seperti doktor katakan tadi. Kita tahu ketika ini anak-anak kita berdepan dengan pelbagai cabaran, bukan sahaja berada di rumah, keluar ke sekolah pun macam-macam cabaran yang dihadapi. Tidak sama seperti dahulu. Senang saja pergi sekolah, balik tuition dan sebagainya. Dan ketika ini pandemik tentunya menjejaskan pendidikan daripada setiap segi aspek. Bukan sahaja pelajar, kita boleh kata ibu bapa. Jadi bagaimana kita hendak memastikan sistem pendidikan bukan saja tertumpu kepada tenaga pengajar tetapi ibu bapa, untuk kita pastikan mereka memahami apabila kita kata menjangkaui akademik itu. Okey, itulah yang kadang-kadang kalau kita tengok agenda yang dibuat oleh contohnya di peringkat kementerian, contohnya kemahiran berfikir arah tinggi. Ini sebenarnya bukan kemahiran yang sebenarnya anak-anak sahaja perlukan. Di kalangan ibu bapa pun perlukan kemahiran tersebut. Sebab kalau kita tak ada kemahiran berfikir arah tinggi ni, kebat ataupun hot kita panggil kan, dia memang menyebabkan kita jadi kita didepangi dengan lambakan informasi dan maklumat dan sebagainya. Kalau kita tak mempunyai kemahiran yang diperlukan ini, kita sendiri tak mempelajari, kita sendiri tak ada lifelong learning skill untuk mempelajari all this kind of knowledge, itu akan menyebabkan kita mungkin berhadapan dengan masalah lah untuk support, untuk membantu anak-anak kita di rumah sendiri kan. Sebenarnya teknik untuk menyampaikan melakukan kebat ni dekat rumah pun tak susah sebenarnya. Cumanya kita memang of course sebagai parent kita kena belajar. Kita tak boleh serahkan
100% kepada pihak sekolah lah. 100% kepada pihak sekolah kita tak boleh selesaikan. Sama juga berlaku dengan di peringkat universiti. Di peringkat universiti, kalau kita tengok dulu di bilik kuliah, kebanyakannya ialah syarahan demi syarahan. Kadang-kadang pelajar-pelajar sendiri masuk dalam universiti pun tak faham apa benda yang pensyarah cakap. Tapi sebenarnya apa yang perlu dilakukan ialah kaedah facilitation tu sebenarnya dalam kelas ni. Sebab kita kena bantu pelajar-pelajar ni, kita kena ingat mereka adalah generasi masa akan datang. Kalau kita betul-betul nak bangunkan negara ni, inilah generasi yang kita kena pupuk, inilah generasi yang kita kena ajar, bukan sekadar information ataupun knowledge tersebut, tetapi segala bentuk kemahiran yang saya sebutkan tadi memang sangat kritikal. Memang kita kena usahakan supaya setiap pihak, baik dari segi guru, pendidik, segala dari komuniti sendiri kan. Sebab bila kita nak bangunkan, kita nak didik anak kita ni, it takes a child, it takes a village to raise a child kan. Dia memerlukan satu kampung untuk mendidik anak kita ni kan. So itu adalah cabaran kita. Ya, Doktor, kita juga nak menyentuh cakap mengenai IPTA dan sebagainya juga. Sama berbeza daripada dahulu dan sekarang, perlukan sedikit lebih tekanan ataupun penekanan kepada bantuan yang diperlukan daripada segi syarahan dan sebagainya. Tak boleh pergi lecture saja kerana banyak backup yang diperlukan. Bagaimana kita nak memastikan fokus kepada kemahiran asas tu? Kita tahu bahasa Malaysia ataupun bahasa Melayu adalah asas dan penting. Tetapi yang tambahan seperti bahasa Inggeris, contohnya English ni bagaimana kita nak tahu menguasai ini untuk semua ada merit dan pencapaian yang sama rata, kerana it's an extra daripada bahasa yang ada, kerana ada juga ketika ini memberi fokus kepada English dan juga kepada anda yang mempunyai bakat dalam Mandarin contohnya. Itu adalah plus bagi mereka. Jadi bagaimana kita nak beri fokus kepada itu pula? Okey, saya berkaitan dengan bahasa ni, saya sendiri pengalaman saya lah. Bila masuk ke universiti barulah saya rasa kemahiran bahasa Inggeris saya ni bertambah baik lah sebenarnya. Sebab kenapa? Sebab saya terpaksa berkomunikasi. Sebab masa tu saya belajar dekat England, saya kena berkomunikasi sendiri dalam bahasa Inggeris. Tetapi apa yang saya rasa perlu ditekankan bukan sekadar kemahiran berbahasa, ialah kemahiran meluahkan apa yang ada dalam pemikiran dia dalam bentuk tulisan, dalam bentuk penyataan, dalam bentuk komunikasi. Sebab memang apa yang berlaku kalau sekadar dalam kelas kita ialah one way teaching kaedah pengajaran sahala contohnya, dia akan menyebabkan pelajar-pelajar kita ni memang kaku. Pelajar-pelajar kita ni tak dapat nak tak dapat belajar untuk berlatih untuk berkomunikasi dalam kelas. Jadi ada kaedah-kaedah pedagogi yang perlu digunakan di dalam kelas. Akan tetapi ada juga satu isu ialah kadang-kadang bila kita sebut tentang menggunakan kaedah pedagogi ini di dalam kelas, baik di sekolah ataupun universiti, terutama di universiti, pensyarah-pensyarah meluahkan rasa lelah lah sebenarnya, sebab bila terlibat juga dengan KPI yang lain, banyak juga aktiviti yang bersifat yang mengganggu mereka untuk mendalami lebih dalam tentang aspek teaching and learning ni, pedagogi tersebut. Sebab kita kena tahu juga, bila masa pensyarah-pensyarah ni diambil bekerja di universiti, mereka tak diberi pun, tak dinilaikan pun dari segi aspek pengetahuan mereka tentang pedagogi. So bila mereka masuk, pengetahuan mereka memang zero. Jadi ada setengah universiti memang buat inisiatif yang baiklah seperti melengkapkan pensyarah-pensyarah ini dengan kursus tersebut. Akan tetapi tak banyak dari segi insentif kepada mereka untuk mereka mengubah cara kaedah pembelajaran mereka di dalam kelas sendiri. Itu adalah satu perkara yang saya rasa pihak KPT perlu tengok bagaimana nak meraihkan pensyarah-pensyarah ni daripada disibukkan dengan ada setengah pensyarah yang memang passionate di dalam teaching and learning, dan mereka inilah yang perlu diberikan tumpuan, dapat digroomkan, mereka dapat being groomed so that mereka dapat bantu pelajar-pelajar kita ni untuk lebih berjaya dan untuk lebih memahami apa yang dipelajari. Kemahiran learning how to learn tu adalah satu kemahiran yang sangat-sangat penting yang perlu diajar bukan setakat pelajar universiti, tapi memang kena start daripada awal lagi. Mula pada awal lagi. Doktor, terima kasih banyak kerana berkongsikan sedikit pendapat yang pastinya mesti ada perancangan yang komprehensif dan juga holistik bagi banyak lagi area dan juga pendekatan yang perlu kita pastikan agar sistem pendidikan negara ini melihat kepada kemajuan bukan sahaja pelajar-pelajar universiti tapi daripada kecil lagi hingga ke besar. Baiklah, kita berterima kasih dengan Dr. Muhammad Tazli Azizan, iaitu Timbalan Presiden Persatuan Pendidikan Kejuruteraan se-Malaysia.